Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, program ibadah korban sempena Aidiladha merupakan program tahunan yang disambut dengan penuh kemeriahan. Walau bagaimanapun tahun 2020 pelaksanaan ibadah korban tahun ini agak berbeza dan ianya dilaksanakan mematuhi norma baru. Ibadah korban, kalau kita lihat kepada norma baru, ialah pelaksanaan mengikut prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak seperti Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Selain itu, segala pengurusan dan pelaksanaan ibadah korban seperti penyembelihan binatang, pembelian, hinggalah kepada proses pengagihan akan dilaksanakan oleh Surau Al-Barakah Bank Rakyat yang bertindak sebagai operator korban yang dilantik oleh pihak bank. Daging-daging yang disembelih ini akan diagihkan dan dibungkus dalam bungkusan kedap udara, iaitu vacuum pack, yang mana kaedah ini biasanya pakai oleh pasaraya besar untuk menjual daging ini di premis mereka. Satu lagi perkara yang menarik dan unik ialah ibadah korban bersama Bank Rakyat ialah dengan satu penyertaan korban anda akan dapat dua ganjaran. Satu, ganjaran melaksanakan ibadah korban, dan kedua, ganjaran bersedekah, iaitu kami akan salurkan lebihan wang korban, wang penyertaan korban jika ada. Dalam kes ini kalau penyertaan tadi RM790, jika ada lebihan daripada jumlah tersebut, maka lebihan itu akan disalurkan untuk kerja-kerja kebajikan, dan juga kulit binatang korban ini akan diserahkan kepada badan-badan kebajikan untuk disalurkan kepada kerja-kerja kebajikan apabila mereka menjualnya. Itu korban tahun ini. Kos korban bagi satu bahagian tahun ini yang ditentukan oleh jawatan kuasa korban, ianya bergantung kepada harga pasaran semasa. Kalau kita lihat tahun ini, harga haiwan korban bagi tahun 2021 ini, satu bahagian lembu sebanyak RM770. Tadi saya buat contoh RM790, tapi dalam kes yang sebenar ni RM770. Satu ekor kambing, iaitu kambing Australia, sebanyak RM850. Harga haiwan korban ini adalah termasuk kos penyembelihan, kos pembukusan, kos agihan dan lain-lain kos yang berkaitan. Tiada sebarang caj tambahan yang akan dikenakan kepada pelanggan. Kalau kita lihat, sebenarnya faktor kenaikan harga ini adalah disebabkan oleh pertama, harga yang ditawarkan oleh pembekal tempatan. Harga lembu agak meningkat, serta mengambil kira kos pengurusan bagi mematuhi garis panduan operasi yang ada sekarang ini, SOP. Ahli Tandukuasa Korban Bank Rakyat telah bersetuju bahawa pelaksanaan ibadah korban 2021 akan dilaksanakan secara berpusat dan akan dikendalikan oleh Surau Al-Barakah Menara Kembar Bank Rakyat. Tarikh akhir penyertaan korban untuk tahun ini ialah 1 Julai, yang tak lama lagi. Korban lembu akan dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia, di pusat-pusat penyembelihan, di tempat penyembelihan yang ditentukan oleh pihak bank yang mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berautoriti. Kambing korban pula akan dilaksanakan di Australia, di abattoir, iaitu rumah sembelihan yang diiktiraf dan disahkan oleh JAKIM dengan kerjasama pihak yang berpengalaman dan diiktiraf, iaitu proses agihan daging pula akan dilaksanakan di Malaysia. Maknanya daging-daging kambing tadi akan dibungkus, kemudian dibawa ke Malaysia dan diagihkan di sini.
Penyembelihan lembu dan korban ini akan dilaksanakan dalam tempoh 10 hingga 12 Zulhijjah. Sama ada di ladang ternakan ataupun pusat penyembelihan di tempatan di negara untuk lembu dan di Australia untuk kambing. Daging korban lembu dan kambing akan dipotong dan dipak sebelum proses agihan. Seperti mana saya sebut tadi, dibuat secara vacuum pack. Proses penyembelihan kambing di Australia, bilangan kambing yang ditempah berdasarkan senarai penyertaan korban. Jumlah korban yang kita terima, jumlah itulah yang akan kita tempah. Dan kambing disembelih di antara tarikh 10 hingga 13 Zulhijjah. Daging tadi akan disejuk beku, dipack, pack vacuum, kemudian dihantar ke Malaysia. Wakil operator korban akan menguruskan dokumentasi permit daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Import dan Eksport, Malaysia Quarantine and Inspection Service (MAQIS). Kemudian penghantaran daging korban dari Fremantle Port Australia ke Port Klang Malaysia akan mengambil masa lebih kurang 3 minggu. Di Port Klang, bungkusan daging korban yang disejuk beku tadi akan melalui proses pemeriksaan kastam dan MAQIS sebelum ianya diserahkan kepada Bank Rakyat. Bank Rakyat akan mewakili pelanggan yang melaksanakan ibadah korban untuk mengagihkan daging-daging korban ini kepada golongan yang memerlukan. Pun begitu, para peserta boleh meminta ataupun memberi maklum kepada kami sama ada nak mengambil sendiri daging tadi di pusat-pusat pengumpulan ataupun pengagihan yang telah kami tetapkan. Ya betul, produk ini ditawarkan oleh Bank Rakyat yang kita namakan produk simpanan, akaun simpanan khusus untuk pelanggan melaksanakan ibadah korban yang kita namakan akaun simpanan I tabung korban. Melalui akaun simpanan ini, ia membolehkan pelanggan membuat tabungan secara khusus untuk ibadah korban melalui kaedah tabungan yang mudah. Ini mendisiplinkan kita untuk menabung bagi tujuan ibadah korban. Objektif ini ialah untuk menawarkan simpanan bagi tujuan ibadah korban secara berdisiplin dan sistematik. Kalau kita lihat, kadang-kadang kita nak jumlah yang agak besar dalam waktu yang singkat itu agak sukar bagi setengah orang. Tapi kalau berdisiplin dan sistematik, insya-Allah kita boleh berkorban setiap tahun. Menawarkan ciri-ciri akaun simpanan yang menarik yang ada di pasaran perbankan. Satu minimum deposit bagi pembukaan akaun ini ialah RM20. Kita menawarkan kemudahan kad debit combo card untuk pengeluaran wang di ATM Bank Rakyat atau mana-mana ATM berlogo Max Bank Card di seluruh negara. Kemudahan perbankan internet iRakyat, simpanan tanpa buku. Akaun simpanan I tabung korban adalah berasaskan konsep QAR yang merujuk kepada kontrak pinjaman wang daripada pelanggan sebagai pemberi pinjam kepada bank sebagai peminjam, di mana bank hendaklah berupaya untuk membayar balik jumlah pinjaman tersebut apabila dituntut oleh pelanggan, iaitu ketika pelanggan mengeluarkan wang tersebut daripada akaun mereka. Dalam konteks ini, pelanggan mewakilkan bank untuk membantu dalam melaksanakan ibadah korban bagi pihak pelanggan berasaskan prinsip wakalah bil ujrah. Akaun simpanan I tabung korban ini adalah akaun individu, iaitu akaun perseorangan bagi pelanggan yang beragama Islam dan berumur 18 tahun ke atas. Terdapat dua cara ataupun dua kaedah pembukaan akaun simpanan I tabung korban ini. Pertama, pembukaan akaun secara dalam talian di iRakyat atau pelanggan hadir ke mana-mana cawangan Bank Rakyat berdekatan.
Satu, buka akaun simpanan I, tabung korban di cawangan Bank Rakyat, mana-mana cawangan. Lakukan deposit secara berkala atau sekaligus. Pastikan jumlah mencukupi untuk melakukan ibadah korban. Pelanggan yang telah mencapai jumlah kelayakan minimum di dalam akaun akan menerima notis SMS kelayakan menyertai ibadah korban daripada Bank Rakyat apabila waktu pendaftaran korban dibuka. Kemudian, terima sijil penyertaan ibadah korban setelah ibadah ini dilaksanakan oleh bank. Pertama, melaksanakan ibadah korban mengikut senarai pelanggan yang menyertai ibadah korban bagi tahun semasa yang menyertai pada tahun tersebut. Menyedia dan memastikan stok haiwan korban adalah mencukupi serta mengikuti piawaian dan syarat haiwan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Pemilihan lembu korban adalah antara berat 230 hingga 260 kg per ekor. Manakala kambing adalah beratnya antara 28 hingga 30 kg per ekor. Memastikan setiap sembelihan haiwan korban yang ditempah oleh Bank Rakyat yang mewakili pelanggan dipantau dan mematuhi syariah. Mengagihkan daging korban kepada mereka yang layak. Ini antara ciri-ciri yang menarik. Tabung untuk ibadah korban ini mesti mempunyai baki dalam akaun melebihi RM800 ke atas. Okey, untuk dapatkan maklumat lanjut boleh diperolehi seperti melayari laman sesawang Bank Rakyat di www.bankrakyat.com.my atau menghubungi pusat panggilan di talian 1300 80 5454 atau hadir ke cawangan Bank Rakyat berdekatan.